Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua baba, anak-anak serta para ilmuwan sekalian. Sikit saja kita nak sambung berkenaan al-mafqud kemarin ni. Terdapat kekeliruan. Al-mafqud, sekali lagi kita sebut, dia adalah orang yang hilang. Orang ni kita kata apabila berlakunya satu kematian, ada seorang waris yang sepatutnya dapat tetapi dia hilang, tak dapat dijejaki, maka bagaimana pengurusan harta pusaka milik dia, hak dia. Jadi hak dia untuk mendapat, kita kata hak perwarisan daripada si mati ada, tapi macam mana kita nak bagi. Jadi yang itulah yang kita bincangkan sehari dua ni. Okey. Jadi kemarin kita sebut apabila contohnya seorang tu mati pada 2015, maksudnya kita sebut kata din tu mati pada tahun 2015, dia meninggalkan isteri, dia meninggalkan ayah, dia meninggalkan ibu, dia meninggalkan anak perempuan, dia meninggalkan satu anak lelaki yang mafqud. Mafqud ni yang mana yang hilang. Kita tahu di sini depa ni akan dapat asabah. Okey. Anak lelaki dan anak perempuan. Isteri dapat berapa, Ahmad? Yang kita bincang kemarin ni, isteri dapat berapa? 1/8. Isteri dapat 1/8, ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6, anak perempuan anak lelaki dapat asabah. Okey. Jadi kita kena simpan dulu bahagian mafqud ini, bahagian asabah. Mafqud ini kemarin ni kita dah cerita dia ada bahagian dia 26. Tak berapa clear lah pen ni. 26. Kemudian yang kawan ni 13. Anak perempuan dapat 13, anak lelaki dapat 26. Jadi 26 ni kita kena mauquf. Mauquf ni maksudnya apa? Hold dulu. Kita jangan bagi lagi dekat siapa-siapa. Ia adalah hak si mafqud. Okey, sehinggalah diberitakan tentang ada bukti dia hidup, atau ada bukti dia mati, itu kita kena cerita lain. Jadi kalau kita kata dia hidup, maknanya selepas pada kematian 2015, ayah dia lah, anak yang mafqud ni adalah anak lelaki. Selepas kematian 2015, tiba-tiba 2016 dia muncul, maka bagilah dia punya hak 26 ni. Hak 26 ni main mana? Kita sebut kemarin, asal masalah dia berapa, Ahmad? 1866. Asal masalah 24. Okey, kemarin ada orang tanya 24 ni main mana? 24 ini dia ni adalah angka sepunya terkecil. Yang kita ni dia nama asal masalah. Asal masalah ni nak ambil, nak kira lagu mana? Kita tengok kepada pembahagian yang masing-masing dapat ni. Yang ni masing-masing dapat, kita dah belajar dah. Isteri bila ada anak dapat 1/8, ayah bila ada anak si mati 1/6, ibu ada anak si mati 1/6. Jadi kita tengok pembawah dia 866. Apakah angka sepunya yang boleh masuk antara 8 dan 6 tu? Angka sepunya yang terkecil yang boleh masuk dua-dua sifir ni. 8 kali berapa yang sama dengan 6 kali berapa? Jadi yang tu yang kita pilih 24. Sebab 8 kali 3 24, 6 kali 4 24. Tu cara dia. Maknanya nak dapat yang kita kata, tak ada pen, cuba tengok Sat. Biar nak dapat 24 ni main mana? Iaitu daripada 1/8 dengan 1/6 yang ada sini kan. Jadi 8 dengan 6. 8 dengan 6 ni maksudnya 8 kali berapa? Kalau kita letak asal masalah 12. 12 tak boleh 8 kali berapa 12? Tak ada. Dalam senarai sifir 8 tu tak ada. 6 mungkin ada, tetapi bila tak ada ni, maka kita akan sebut, kita akan cari angka sepunya terkecil iaitu 24. Sebab 24 boleh 8 kali 3 24. Ni clear. 8 kali 3 24 mana duster? 8 kali duster ada buku. 8 kali 3 24. Maknanya 1/8 daripada 24 adalah 3. 1/6 daripada 24 4. Yang ni 4. Yang ni asal dia 13. Kita kali, kita tasihkan besar jadi 72 kemarin ni.
9. 3 kali 3, 9. 12. 12. Yang ni tinggal jadi 39. Nah, yang ni kita dah cerita dah kemarin ni. 39 dengan bahagi sini 13, 26. Bagi Ahmad jawab. Okey. Jadi kalau kita 26 ni dia lambat lah. Saya kena ulang balik kemarin juga. 13 ni mai mana? 13 ni kerana dia anak perempuan dapat 1 bahagian, anak lelaki dapat 2 bahagian. Ni mai mana 13 26 ni? Sebab kita kena kali 3. Mai mana kali 3? Kena rewind macam tu kalau bapa suruh ulang. Kan maknanya 3 ni mai mana? 3 ni adalah bilangan anak lelaki seorang kena kali 2, anak perempuan seorang kena kali 1. Sebab depa ni sebab 2 1. Okey. Jadi 24 ni kena kali 3. Pasal apa kena kali 3? Sebab kita nak dapat bahagian yang tepat untuk anak perempuan dan anak lelaki. Dapat asrabah. Asrabah mereka baki 13. 13 nak bahagi lagu mana? Macam tu maksud dia. 13 nak bahagi lagu mana kepada seorang anak perempuan, seorang anak lelaki. Maka 13 itu kita kata kena kira tengok bilangan mereka ni. Kepala mereka dikira dengan bilangan. Bukan bilangan 1 lelaki, 1 perempuan jadi 2. Tak. Tapi 1 lelaki kena kali 2. Sebab nisbah dia. Seorang lelaki dapat 2 bahagian. Orang perempuan dapat 1. Jadi sini dikira sebagai 3 orang. Nak bagi kepada 3 bahagian. Okey. Bila 3 bahagian kena kali 3. 13 kali 3. Maknanya ni bila 3 ni semua ni. Atas ni asal masalah semua kali 3. Sebab tu jadi 72. 3 kali 3 9, 4 kali 3 12. Jadi 13 kali 3 berapa? 39. 13 kali 3 39. 39 tu maksudnya 1 bahagian adalah 13, 2 bahagian adalah 26. Okey. Jadi kita nak mauquf kan? Kita kena mauquf. Mauquf ni maksudnya kita kena simpan harta si Abu hak hilang ni. Sehinggalah ada bukti bahawa dia hidup atau mati. Kalau dia hidup, maka bagi hak dia 26 ini. Kalau dia mati, kena tengok mati bila. Okey? Kalau dia mati, ada bukti dia mati sebelum ayah dia. Sebelum ayah dia mati. Maknanya, ayah dia mati 2015. Masa tu cari tak jumpa lagi. Semua ni. Jadi, kalau dia mati, didapati ada bukti dia mati sebelum ayah dia 2014, 2000 berapa tengok tarikh mungkin 2015 tapi dia mati tu kemudian daripada ayah dia. Kita kesimpulan dia yang si mafqud ni jika dia mati sebelum ayah dia. Maknanya sebelum daripada ayah dia mati, maka hak 26 ini bagi dekat. Kalau dia tak ada mana boleh 26 ni kita kira hak ni dulu. Kita kira anak ni dia jadi panjang. Jadi kita kira 26 ni bagi kepada kawan ni dan bagi kepada kawan ni ayah. Mai ikut mana? Sebab dia cerita panjang lah bila cerita mafqud ni. Macam ni apa? Mana pergi tu? Orang dia patut clear jalan. Tak apa, dia patut clear pun. Bila kita kata 26 ini bagi kembalikan maknanya hak asabah. Maknanya yang kita sebut kemarin ni daripada 72. Isteri akan dapat 9 bahagian ni daripada 72 ni. Ayah apabila dia diputuskan kata ada bukti kata mafqud itu anak lelaki yang mafqud itu mati sebelum ayah dia mati, sebelum din tu mati. Okey, maka ayah ni kita kena kira campur asrabah ibu. Ni kita kira hak din tadi ni. Okey, anak perempuan dan anak perempuan ni akan dapat setengah. Sebab anak lelaki yang mafqud tadi dia dah mati sebelum
2015. Okey. Siapa kita kira mati sebelum 2015? Sebab kes dia, ayah dia mati 2015. Nak faham tak? Ayah dia mati tahun 2015. Jadi, bila didapati dia mati sebelum ayah dia mati, tarikh si Abu yang hilang ini mati sebelum ayah dia mati, maka kita kena buat perkiraan kata dia tak ada masa ayah dia mati tu. Okey? Mula-mula kita kira tadi mafqud ini sebab kita tak tahu kan, dia dapat asabah dengan adik dia hak perempuan ni. Tetapi apabila telah terbukti kata dia ni adalah telah pun meninggal dunia, mati sebelum ayah dia mati, maka kita tolaklah dia punya bahagian dia. Adik dia akan dapat 1/2. Yang ni kita kira balik, maksudnya sini 12, asal-asal sini 1/6. Nah, tadi ni maknanya kita perbesar tadi hak 72 jadi daripada 24 tu. Jadi sini tadi adik perempuan dia mula-mula dapat 13. Okey. Hak yang mafqud tadi, hak asal kita pilih, kita ada 26. 26 ini kita bagi kepada ayah dia. Berapa? 3? 23. Yang ni kita bagi 26 hak mafqud. Yang asal-asal dia dapat. Tapi rupanya dia dah mati sebelum ayah dia mati. Kan kita dah simpan dulu duit dia atau hak bahagian dia ni 26 ni kita simpan dulu. Tiba-tiba bukti ada menunjukkan dia mati sebelum ayah dia mati. Maka 26 ni kena bagilah. Kena bagilah kepada hak yang ada semasa Din mati tu. Maka kita kena buat lain perkiraan. Isteri akan dapat 1/8, ayah dapat 1/6 dan asabah. Hak ni mula-mula tadi dia dapat 12. Maka asabah tu boleh dekat dia baliklah pasal anak lelaki yang mafqud tadi telah terbukti kata meninggal. Okey, anak perempuan akan dapat 12. Tadi depa dah ambil dah 13 ni. Dia dah ambil dah 13 bahagian. Maka dia ambil lagi 26 ni bagi dekat anak perempuan 23 bahagian sebab dapat setengah. Setengah tu dia ada 36 daripada 72 kan, sama dengan 1/2. Okey. Jadi ini 15. Jadi yang ni adalah kaedah untuk kita bahagi harta yang kita simpan, ada harta yang kita mauqufkan untuk mafqud tadi. Adapun jika didapati mafqud ini meninggal selepas daripada ayah dia meninggal, maka yang tu kena tengok, kena buat lain. Maksudnya kalau dia mati, ayah dia mati 2015. Cerita hak ni kita bagi Din mati. Din tu siapa? Din dia adalah ayah kepada mafqud tadi. Kemudian tengok-tengok ada bukti bahawa mafqud tadi ni, Abu anak kepada Din tadi, mati selepas daripada Din mati. Maka kita kena buat perkiraan. Ni munasakhah ni lah. Yang ni hak jadi munasakhah balik ni. 26 bahagian Din, bahagian Abu hak kita simpan tu, kita kena buat perkiraan bagi kepada siapa yang ada. Isteri Din adalah siapa dia? Ibu kepada anak lelaki ni. Betul tak? Ayah Din, siapa dia? Tok Wan dia. Ni anak lelaki mafqud ni, anak lelaki Din. Nisbah Din dengan anak lelaki ni, Din ni ayah. Okey? Nisbah isteri Din adalah mak dia. Nisbah ayah Din adalah datuk dia. Nisbah ibu Din adalah tok dia, nenek dia. Nisbah anak perempuan Din adalah syaqiqah dia. Okey? Jadi kena buat perkiraan 26 bahagian ini untuk bagi kepada siapa dia yang berhak dapat, yang boleh dapat daripada harta. Hak ni je yang ada. Maksudnya kita tak usah kira lah kata mafqud ni kahwin ke apa, hak tu panjang lagi. Jadi kita kira yang ni saja hak tu ada. Masa kita dah ada bukti kata dia meninggal selepas daripada ayah dia,
maka isteri Din adalah ibu dia. Ibu kepada mafqud tadi. Ayah Din adalah datuk dia. Nenek Din, ibu dia adalah nenek dia, dan saudara perempuan seibu sebapa. Mak nampak tak? Main mana saudara perempuan seibu sebapa ni? Anak perempuan lah. Anak perempuan kepada Din ni. Okay? Maka kita kena cerita balik, kena cerita pula, kena buka pula masalah munasakhah untuk bahagi harta saham 26 ni. Jika telah terbukti mafqud meninggal selepas daripada Din meninggal. Mafqud, anak dia yang abu yang mafqud tadi telah didapati meninggal selepas daripada ayah dia meninggal tahun 2015. Apa? Selepas. Kalau mati sebelum kita bahagi tadi ni. Kalau mati sebelum, kan kita kata bila Din mati 2015, ni bahagian hak mafqud abu tadi ada 26 bahagian. Okey? 26 bahagian ni kita tak boleh bahagi lagi pasal kita kena hold dulu sebab dia hilang. Tiba-tiba mai bukti kata dia mati sebelum 2015. Sebelum Din ni mati. Maka harta dia, hak dia 26 tu bagi kepada saudara perempuan dia dan bagi kepada ayah beradik datuk dia. Dapat hak yang 26 tu bagi kat ni lah. Tetapi jika mati selepas, ada bukti dia mati, mafqud ini mati selepas ayah dia mati, maka hak dia 26 tu, yang tu kena kira munasakhah. Okey? Jadi kita tengok isteri Din adalah ibu dia. Ibu kepada siapa? Cerita dia abu pula mati. Abu ni siapa? Abu adalah anak Din yang mafqud. Okey? Cerita anak Din yang mafqud tu nama dia Abu. Tiba-tiba didapati ada bukti bahawa Abu mati tahun 2016 contohnya. Maknanya selepas daripada Din mati. Maka hak Abu 26 itu kena bahagi kepada mereka ni. Siapa yang boleh dapat? Ibu dapat berapa? Ahmad, ibu dapat berapa? Ibu dia 1/6 lah. Ibu 1/6 pasal apa, Ahmad? Ibu 1/6 sebab tu ada 5 saudara. Ada saudara, pandai. Sebab ada saudara perempuan seibu sebapa. Nah, ibu dapat 1/6 jika ada anak si mati ataupun ada saudara si mati. Okey? Datuk dapat tak ni? Datuk dapat berapa? Datuk 1/1. Pasal apa datuk dapat? Sebab ayah tak ada. Sebab ayah tak ada. Ayah pergi mana? Ayah dah mati. Din ni kan ayah dia. Ayah kepada Abu hak meninggal tu. Din meninggal 2015. Abu meninggal 2016. Abu hak hilang tu. Okey? Jadi datuk dapat 1/6. Nenek dapat tak? Pasal apa datuk dapat 1/6 dan asabah? Sebab tak ada anak. Nah. Nenek dapat berapa? Nenek dapat berapa, Barak? Nenek dia tak dapat. Nenek terhijab. Pasal apa terhijab? Tu ada ibu. Sebab ada ibu, pandai. Sebab dah ada ibu. SPIB dapat berapa? 1/2. SPIB kepada Abu ni, iaitu anak perempuan kepada dia ni. Nampak? Jadi kita kira bahagian 26 tu, 26 hak bahagian tu, yang tu bagi kat depa ni. 26 tu maknanya bukan kena kira asal masalah 26 dah. Asal masalah tetap juga 6626 lah. Kan? Tapi maknanya bahagi, ambil saham dia hak 26 tu, bagilah 1/6 daripada hak yang hak dia tetap kena kira asal masalah ialah 662, iaitu asal masalah berapa Ahmad jadi? 6. 1/6. 1 ibu dapat, 1 datuk dapat, 1 campur lagi yang sabah kan. SPIB dapat 3. Jadi datuk akan dapat berapa yang sabah? 1. Begitu. Okey? Sebab 3, 4, 5 kan? 5. Jadi tambah 1 asabah ni. Sebab datuk dapat asabah, datuk akan menempati tempat ayah apabila ayah tak ada. Ni cerita dia pasal apa ayah tak ada? Lah ayah dia dah mati dah tahun 2015.
Okey. Jadi bila dia dapati si mafqud tadi yang hilang tadi tu mati 2016. Maknanya selepas daripada ayah dia mati, maka dia akan jadi qismah munasakhah. Dia akan jadi kes dia masalah munasakhah, iaitu kematian berlapis. Kita kena ambil daripada bahagian dia ni, hak yang ni. Maknanya kita tak tahulah hak ni, kita kira bahagian dia, bahagian ni. Mungkin dia ada lagi harta dia hak lain lah apa semua kan. Jadi 26 ni termasuk kena buh dalam dia punya saham harta dia tu. Mungkin dia ada tinggal 10,000, 15, 20,000, 100,000 ke apa ke. Yang ni 26 ni contohnya adalah 26,000. 26,000 daripada harta dia dapat. Kan? Jadi kena campur lah dengan harta yang dia ada. Campur hak 26,000 tu. Macam tu. Okey? Jadi macam tu cara untuk kita kira mafqud ini. Secara lebih kurangnya kita kata maknanya kesimpulan mafqud ini ialah kita tak boleh, kita kena simpan dulu, kena hold dulu, kena mauqufkan harta dia, hak dia tu kena simpan, kena pegang dulu sehingga terbukti mati atau hidupnya dia selepas daripada kematian yang dia ambil hak pewarisan tu. Kematian ayah dia ke, kematian siapa gitulah. Tapi kalau hak mafqud tu tak ada kaitan dengan kawan tu, tak ada apalah. Bagi terus kan, maksud dia kita kata yang hilang tu adalah saudara lelaki dia. Si mati, dia meninggalkan ada saudara lelaki dia hilang. Tiba kita tengok dia adalah senarai pewaris tu ada anak lelaki. Tak ada. Kita tak payah ambil kira apalah kan. Sebab contohnya kita kata bila Din mati ni 2015, tak kira lah Din mati, dia tinggal isteri, dia ada anak lelaki, tapi dia ada seorang saudara lelaki seibu sebapa yang mafqud. Jadi dia tak ada, hak ni tak ada berkaitan apalah. Pasal apa tak ada berkaitan? Sebab tak ada lah kita kata, ni hilang ni, kena simpan hak untuk dia. Sebab dia tak berhak, dia dah gugur dah dia punya hak dia kerana anak lelaki yang akan ambil asrabah. Jadi tak ada lah. Tok Sadok kira nak kena tunggu jawapan berapa tahun ke apa, tak ada dah. Maknanya bila yang mafqud itu tidak ada kaitan atau terhijab, makna kita boleh tak ada masalah tentang pembahagian harta si mati. Okey. Jadi ada beberapa rungkaian atau inilah soalan, ada beberapa soalan lah kan yang habis dah cerita bab mafqud ni. Mafqud tu kita kata maknanya dia punya kesimpulan dia begitu saja. Kena tahan dulu dia punya harta dia. Okey. Ada berlaku kekeliruan pada asrabah ma'al ghair. Asrabah kita tak, asrabah ada berapa bahagian Ahmad? Sekali lagi ikut siapa dia keliru. Asrabah terbahagi kepada 3. Okey. Asrabah apa dia? Asrabah bin nafsi, asrabah bil ghairi, asrabah ma'al ghairi. Okey, asrabah bin nafsi ni semua lelaki. Maknanya asrabah bin nafsi ni maksud dia tidak bergantung kepada siapa-siapa untuk dia mendapat asrabah. Asrabah ni maksudnya mendapat lebihan. Dia tak ada dapat berapa lebihan tu, berapa 1/3 ke 1/4 dah lebihan lah. Kena bahagi dulu kepada orang yang dapat fardu sama ada dapat setengah ke 1/3 ke berapa semua, maka mereka ni akan dapat asrabah. Asrabah bin nafsi maksudnya semuanya adalah lelaki. Pewaris yang semua mereka ni adalah lelaki. Okey? Dan bila kita kata asrabah bin nafsi ni, maknanya mereka memang tidak ada hak fardu. Contoh kita kata anak lelaki, yang paling kuat sekali anak lelaki lah. Anak lelaki dapat berapa? 1/2 dah memang asrabah. Jadi maksudnya bila asrabah bin nafsi ni dia tak ada kita kata bahagian dia, melainkan dia mendapat lebihan, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit, kadang-kadang tak ada langsung. Dia ikutlah kepada siapa yang fardu yang tersenarai. Terutamanya tak ada langsung ni, mereka ni ada termasuk dalam senarai bin nafsi. Tiba-tiba hak paling kuat sekali asrabah bin nafsi seperti Ahmad? Anak lelaki. Ada anak lelaki. Habis
Orang lain pakai tak ada lah. Maknanya pakai hai bye-bye lah. Tak payah duk kira lah harta ada berapa. Bila ada anak lelaki. Sebab asbab bin nafsi ni yang paling kuat sekali, kita kena ikut ranking dia. Mula dengan apa, Ahmad? Bunuwah, ubuwah, ikhwah dan amumah. Okey, maknanya kena selesai hak atas dulu. Ada hak atas, hak bawah tak dapat lah asbah. Tak dapat asbah bukan bermakna terhijab langsung. Ada orang yang tak terhijab, cuma dia tak dapat asbah je, iaitu ayah. Ayah dia tetap akan dapat. Daripada kematian seseorang, daripada kematian anak dia, dia tetap akan dapat. Cuma dia tak akan dapat asbah pasal ada anak lelaki si mati. Okey, asbah bil ghair adalah asbah perempuan dengan lelaki. Perempuan dengan lelaki yang satu level. Yang satu level ni macam mana? Anak perempuan dengan anak lelaki. Anak perempuan asal-asal depa ni fardu. Asbah bil ghair ni maksudnya orang perempuan yang asal-asal adalah dapat fardu, tetapi kerana adanya dengan orang lain, dengan lelaki yang sama level dengan dia, maka dia dapat asbah. Dia tak dapat dah fardu 1/2 ke, 1/3 ke, 1/6 ke, dia tak dapat. Dia akan dapat asbah. Yang tu dia nama asbah bil ghair. Contoh dia, anak perempuan akan dapat asbah jika ada anak lelaki. Cucu perempuan dengan cucu lelaki. Saudara perempuan dengan saudara lelaki. Itu nisbah 21 kan? Ya, yang ni nisbah 21 ni. Asbah bil ghair ni yang nisbah kata 21 tu. Nisbah 21 ni siapa dia? Siapa dapat 2? Lelaki dapat 2. Perempuan dapat 1. Tapi abang kata bil ghair ni maksudnya apa? Perempuan, hak pewarisan orang perempuan yang asal-asal adalah fardu, tetapi kerana ada wujudnya lelaki yang sama level dengan dia, menjadikan dia asbah. Maknanya kena sama level. Anak perempuan dengan anak lelaki. Kalau kita kata anak perempuan ada cucu lelaki, yang mana anak lelaki ni apa nama, kalau kata anak lelaki ni ada, tak ada cucu lelaki tak dapat lah. Kan? Tapi kalau kita kata cucu lelaki tu tak ada, maka barulah dia lompatlah naik. Dia akan mengambil tempat. Anak lelaki tu tak ada. Ya, cucu lelaki tak ada. Anak lelaki tak ada, maka cucu lelaki akan ambil tempat apa nama anak lelaki tu. Okey? Tetapi dia tidak menjadikan dia anak perempuan, dia tak jadikan dia asbah. Dia tetap dapat 1/2. Cucu lelaki tu yang akan ambil asbah. Macam tu. Sebab dia asbah bil ghair tu adalah mesti sama level. Okay. Jika seorang tu contohnya, dia tinggal seorang anak perempuan, dia tinggal seorang cucu lelaki daripada anak lelaki. Maknanya anak perempuan tak ada, anak lelaki tak ada. Okey? Adakah anak perempuan ni akan dapat asbah dengan cucu lelaki? Tak dapat. Dia kena sama level. Cuma cucu lelaki ni akan ambil tempat ayah dia lah. Tempat anak lelaki tu, iaitu ambil asbah. Asbah tu dia jadi asbah bin nafsi. Kalau tak ada orang lain, anak perempuan tu makan setengah lah. Dia makan setengah lah. Mana apa anak perempuan memang kalau seorang dia akan makan setengah. Tapi cucu lelaki ni tidak menjadikan dia dapat asbah. Pasal apa? Sebab dia bukan satu level dengan dia. Cucu lelaki bawah pada dia. Cucu lelaki tu akan dapat asbah. Dia tetap dapat 1/2. Dia tak menjadikan cucu lelaki ni, tidak menjadikan dia ni dapat asbah. Yang akan menjadikan dia dapat asbah ialah jika ada anak lelaki. Hak lagu tu barulah dia ni akan dapat asbah. Asbah dengan nisbah dia 1, apa nama kawan ni 2. Kan? Lelaki tu dapat 2. Jadi asbah bil ghair ni maknanya perempuan akan dapat asbah dengan adanya lelaki yang satu level dengan dia. Maknanya kalau anak perempuan dengan anak lelaki lagu tu. Cucu perempuan dengan cucu lelaki. Maksudnya bila ada anak perempuan dengan cucu lelaki, anak perempuan dia tak akan dapat asbah. Kerana yang mengasbahkan dia adalah anak lelaki saja. Satu level dengan dia. Okey? Cuma dia ni bila tak ada kawan ni, dia yang akan ambil tempat asbah. Dia seorang-seorang dia akan ambil asbah. Asbah dia atas nama asbah bin nafsi. Tapi kalau kita kata ada anak perempuan, lepas tu ada cucu perempuan dengan dia ni, maka depa ni lah yang akan dapat asbah ni.
kawan ni tumpang kawan ni dapat asabah. Begitu. Okey. Saudara perempuan dengan saudara lelaki. Hak ni saudara perempuan ni seibu sebapa dengan saudara lelaki seibu sebapa. Saudara perempuan sebapa dengan saudara lelaki sebapa. Seibu dah. Kita tengok ada hijab tak ada hijab lah kan. Ya, yang ni kita hak ni kita cerita tentang asrabah. Asrabah. Okey, siapa yang berhak dapat asrabah? Asrabah ni lebihan. Okey, kalau kita tengoklah maksudnya sebab depa ni ada tingkatan dia. Ada tingkatan dia, nah. Okey, jadi yang ni maksud dia, kalau sebab tu kita kata asrabah anak perempuan, dia akan asrabah dengan anak lelaki. Dia tak boleh asrabah dengan cucu lelaki sebab bukan level dia. Macam tu. Maknanya kalau ada cucu lelaki, tak ada anak lelaki, anak perempuan akan dapat kembali kepada fardu. Kalau seorang dapat 1/2, kalau 2 orang atau lebih dapat 2/3. Dia tak jadi asrabah. Pasal apa dia tak boleh dapat asrabah? Kerana tidak ada anak lelaki. Macam tu. Okey? Dan cucu ma'al ghair ni adalah melibatkan 2 orang sahaja, saudara perempuan seibu sebapa dan saudara perempuan sebapa jika bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak lelaki. Jika ada dengan depa ni. Okey? Ada ni dan tidak ada ayah si mati. Maka depa ni akan ambil asrabah. Tapi asrabah depa ni kalau kawan ni dah ambil, kawan ni tak dapat. Kawan ni maksudnya dia ni lebih tinggi saudara perempuan seibu sebapa. Kan? Dia lebih tinggi dia punya level dia atau kekuatan dia dengan si mati. Dia ada 2, dia lah seibu sebapa kan. 1 ibu, 1 bapa. Tapi kawan ni saudara perempuan sebapa. Bin yang sama. Binti depa ni sama, tetapi ibunya berlainan. Maka kalau ada kawan ni tak dapat. Okey, contoh kita bagi macam ni, dengan syarat kita kata maknanya depa ni akan dapat asrabah bila apabila bersama mereka anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak lelaki. Sebab kalau tak ada depa ni, maka depa ni lah yang akan dapat 1/2 ataupun 2/3. Nampak tak? Asrabah ma'al ghair ni. Jadi kalau asrabah mana, kita contoh macam ni nah. Seorang tu mati, dia meninggalkan anak perempuan. Dia meninggalkan 1 anak perempuan. Dia meninggalkan 1 cucu perempuan daripada anak lelaki. Dan dia meninggalkan 1 saudara perempuan seibu sebapa. Macam tu. Okey. Kata dia meninggalkan 1 saudara perempuan sebapa. Okey. Bila kita tengok macam ni, Ahmad, anak perempuan dapat berapa? Anak perempuan dia dapat asrabah. Kenapa dia dapat asrabah? Kali gitu lah. Dapat 1/2 lah. Waris dia hak ni lah. Ziad dapat berapa anak perempuan Ziad? 1/2. 1/2. Cucu perempuan dapat berapa? 1/6. Pasal apa 1/6? Main mana 1/6? Apa dia orang kata takmilah sulusain. Takmilah sulusain. Ahsanta. Takmilah sulusain maksudnya bila kita ingatlah. Sebab tu kita kata bila dia akan jadi banyak lah. Takmilah sulusainnya, asrabah bila kita asrabah ma'al ghair, dia kena sebut istilah-istilah tu. Takmilah sulusain maksudnya 1/6 yang melengkapkan sulusain tu apa Ahmad? 2/3. Apa maksud 1/6 melengkapkan 2/3? Kawan ni bila dapat 1/2, campur 1/6, sama jumlah dia dengan 2/3. Sebab 1/2 berapa? Kalau kita kata nisbah kepada 6 ni, 3/6. Campur 1/6 sama dengan 2/3 sama dengan 4/6. 2/3 kan sama dengan 4/6. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Begitu. Itu maksud dia takmilah sulusain. 1/6 yang melengkapkan 1/2 untuk menjadi sulusain 2/3. Okey. Jadi dalam keadaan inilah
Tengok kita tengok ada saudara perempuan seibu sebapa. Yang ni lah dia akan ambil asabah. Pasal apa dia ambil asabah? Seadanya anak perempuan dan cucu perempuan. Salah seorang depa pun dia akan ambil asabah. Okey? Dia ambil asabah. Bila dia ambil asabah, kawan ni dapat tak? Kawan ni tak dapat. Sebab apa kawan tu tak dapat? Sedangkan dia juga adalah ahli asabah ma'al ghair. Pasal apa tak dapat? Kerana dah kawan ni dah ambil asabah dah. Dia level dia bawah daripada syaqiqah. Dia ukhtul li'ab saja. Macam tu. Jadi kalau kawan ni tak ada, maka dia lah yang akan ambil. Dia lah yang akan ambil asabah. Kalau ukhtun syaqiqah tak ada, maka ukhtun li'abin, saudara perempuan sebapa yang akan ambil asabah. Yang tu maksud dia asabah ma'al ghair, iaitu saudara perempuan seibu sebapa dan saudara perempuan sebapa. Depa dua ni saja yang tersenarai dalam asabah ma'al ghair, iaitu apabila mereka bersama saudara anak perempuan ataupun cucu perempuan, bintu ibnin, bintun atau bintu ibnin, dan tidak ada aslu zakar, tidak ada ayah. Okey, bila ada bersama depa hak ni, maka tak ada ayah, depa lah yang akan ambil asabah, dan asabah itu dinamakan asabah ma'al ghair. Kalau ada datuk akan mengambil tempat ayah. Ya, dia al-aslu zakar tu, sebab tu dia kata ayah aslu zakar, dia sebut. Sebab tu dia sebut, dia tak boleh kata al-aslu je, sebab ibu, kalau ibu tidak menghalang apa. Maknanya ayah atau datuk lah. Ayah atau datuk lah dia kira aslu zakar, al-aslu zakar. Dia kena aslu tu maksudnya yang ke atas. Maknanya kalau ayah ada, tak jadi. Kalau datuk ada pun tak jadi juga. Kalau ayah tak ada, kalau ayah ada, datuk tak makan. Ayah, datuk, ya. Tapi datuk ni dia ada sekali dia punya dengan ikhwah. Dia ada bicara dia yang lain. Dia ada sama ada dengan ikhwah ni, datuk dia akan ambil tempat ayah kecuali apabila dia bersama ikhwah. Kalau kecuali dia bersama ikhwah ni, dia ada masalah, dia tak ambil asbah dengan jika dia bersama ikhwah. Cuma ikhwah ni nanti mungkin Tuan Syekh boleh terang. Dah, ni adalah ni maksud dia. Kalau kata tak ada ayah tadi kan. Ya. Tapi dia simple saja. Tempat ayah tu datuk. Ya. Tak ada ikhwah, tak ada. Ya, betul. Sebab tu yang kata datuk dia ada satu masalah. Masalah dia iaitu datuk jika bersama, dia akan mengambil tempat ayah kecuali jika dia bersama saudara. Saudara si mati. Dalam kes ni dia ambil tak? Jadi datuk dia, sebab tu yang tak ingat ni sama ada datuk ini saudara ni adakah melibatkan saudara perempuan sebapa. Faham tak? Jadi sebab dia datuk bila bersama saudara si mati. Tak ingat, tak pasti saudara si mati pula dah. Saudara si mati. Okey? Saudara si mati ni tak ingat, tak pasti sama ada dengan saudara perempuan ke, dengan saudara lelaki ke, atau saudara syaqiq ke apa semua, tak pasti. Tapi dia ada satu kes, datuk dia bila bersama saudara, dia tidak akan menempati tempat ayah. Maksudnya kalau masa ni kalau kata ayah yang makan asbah, datuk tak makan asbah. Datuk dapat kerana dia dapat menempati tempat ayah, tapi dia tak makan asbah. Macam tu. Jadi dia dia akan ni kongsi bersama depa macam mana tahu ada satu kes yang kita kata macam kes-kes terpencil lah, kes-kes yang khas tu, macam 1/3 baki, kan, kes mustarakah, tu kes-kes yang khusus untuk beberapa masalah dia dalam faraid. Jadi datuk dia ada satu kes yang berkaitan dengan dia, iaitu apabila dia bersama saudara si mati. Bila dia bersama saudara si mati, dia tidak akan mengambil tempat ayah untuk mendapat asbah. Maknanya sebab kalau ayah yang bersama saudara si mati, ayah yang akan ambil asbah. Tapi bila datuk yang bersama saudara,
Maka datuk ni dia menepati tempat ayah untuk ambil bahagian saja tapi tidak mengambil asabah. Cuma tak pasti saudara Kalau tu. macam tak satu SPB tu potong tak ada. Maknanya datuk pegang asabah lah. Datuk akan ambil asabah lah. Tu jelas. Kalau yang tu jelas. Kalau tak ada saudara ni, datuk yang akan ambil asabah. Ya. Maknanya datuk ketika ini datuk menempati tempat ayah. tempat ayah. Tapi bila datuk bersama saudara, dia tak boleh mengambil tempat ayah sepenuhnya. Okay. Yang tu. Jadi kita nak cerita bab asabah ma'al ghair. Kita nak cerita tadi ni bukan pasal kita nak potong dia. Pasal apa? Sebab kita nak cerita dia. Nak cerita tentang asabah ma'al ghair. Kan? Jadi kalau asabah ma'al ghair ni bila ada bersama depa adalah anak perempuan, cucu perempuan ataupun ayah. Datuk dia tidak tidak menghalang depa rasanya. Maksudnya datuk ni dia bukannya mengambil tempat ayah ketika itu untuk ambil asabah jika bersama saudara. Cuma nanti kena nak lagi mungkin Tuan Syekh boleh habaq kot. Kalau kita kata datuk bersama saudara ni dia punya tu lagu mana? Okey. Kemudian hak tu asabah ma'al ghair. Asabah ma'al ghair maksudnya saudara perempuan seibu sebapa ataupun saudara perempuan sebapa apabila bersama mereka anak perempuan atau cucu perempuan. Macam tadilah. Okey maksudnya kita kata bila kalau kata anak perempuan, dua anak perempuan. Okey. Kalau dua anak perempuan, Ahmad, dua anak perempuan, lepas tu ada dua cucu perempuan daripada anak lelaki. Kemudian ada dua saudara perempuan seibu sebapa. Anak perempuan dapat berapa, Ahmad? Masya-Allah. Benar. Anak perempuan dapat berapa? Anak perempuan dapat 2/3. 2/3. Dua cucu perempuan ni dapat berapa? Dua cucu perempuan hijab lah. Dia kan tak hijab ni. Dia tak dapat ni. Hijab. Pasal apa dia tak dapat? Pasal apa dia tak dapat? Sebab sulusain ini telah pun selesai dengan anak perempuan. Sulusain, okey, sulusain ini dia adalah untuk anak perempuan dan cucu perempuan ataupun untuk saudara perempuan seibu sebapa dan saudara perempuan sebapa. Sulusain tu. Dia pair dia lagu ni, pair dia, pasangan dia. Okey? Bila kita kata anak perempuan 1/2, cucu perempuan akan ambil 1/6. Saudara perempuan seibu sebapa 1/2, kawan ni akan dapat 1/6. Takmilah sulusain tu. 2/3 ni melibatkan depa ni dah. Tapi ada pair dia. Tak boleh kita kata anak perempuan seorang, saudara perempuan seibu sebapa seorang. Maknanya kawan ni dapat 1/2, yang ni dapat 1/6. Tak. Okey? Kalau kan kita kata seorang anak perempuan, seorang saudara perempuan seibu sebapa, yang ni dapat 1/2. Kita kata kawan ni lah dapat 1/6 takmilah sulusain. Tak. Pasal apa dia tak boleh dapat 1/6 takmilah sulusain? Sebab bukan pair dia. Pair dia untuk dapat takmilah sulusain tu adalah cucu perempuan. Perempuan anak lelaki. Kawan ni masa ada anak perempuan dia akan dapat berapa? Asabah. Walaupun dia seorang, walaupun kita tengok ni ada 1/2. Kan ada lagi 1/6 untuk takmilah sulusain. Tapi takmilah sulusain tidak berlaku dalam keadaan ni. Pasal apa? Sebab yang ada itu adalah saudara perempuan seibu sebapa. Pair dia untuk takmilah sulusain anak perempuan dengan cucu perempuan. Maknanya 2/3 ni pasal apa? Kalau seorang anak perempuan 1/2, cucu perempuan hanya akan dapat 1/6. Ramai pun 1/6 lah bahagi. Tapi dengan syarat kawan ni dapat 1/2 dah. 1/2 sebab dia seorang. Jadi bila dia dah dapat dah dua orang dah dapat dah 2/3, maka cucu perempuan tak boleh nak takmilah dah lah. Pasal dah kamilah dah. Dia hijab apa? Hijab hirman. Ya, dia dah terhijab dah. Okey? Yang ni yang akan dapat asabah. Okay. Maknanya kalau nisbah saudara perempuan dengan anak perempuan ni, kawan ni adalah mak menakan apa? Kawan ni adalah tok menakan apa ni? Betul tak? Kan ni cucu. Ni saudara perempuan si mati. Yang ni cucu si mati. Maksudnya yang ni adalah tok menakan apa? Jadi kawan ni, depa ni yang akan ambil asabah.
cucu perempuan terhijab. Pasal apa? Sebab anak perempuan dah dapat 2/3. Hakadha. Jadi sebab tu kita kata takmilah sulusain, dia ada pair dia. Anak perempuan dengan cucu perempuan, saudara perempuan seibu sebapa dengan saudara perempuan sebapa. Dia bukan kata pair dia perempuan dapat 2/3 tu. Kalau anak perempuan dengan saudara ada. Takmilah sulusain tu. Takmilah sulusain maksudnya 2/3 adalah hak yang paling besar yang boleh dapat kepada pewaris perempuan. Ni 4 orang ni. Pewaris perempuan ada 10 je. Selain pada depa ni siapa dia? Selain pada depa ni siapa dia? Selain pada 4 ni. Zaujah 5, umun 6, jadah 7, jadah li'ab, jadah li'um dan ukhtun jadah ni kira satu kan. Jadah jadah li'um tak dapat. Jadah jadah dua-dua dapat. Kemudian satu lagi ukhtun li'um. Ukhtun li'um. Dapat. Ukhtun li'um dengan baru 5. Dia mu'tiqah satu. Okey? Jadi yang melibatkan 2/3 yang kita kata takmilah sulusain. Takmilah sulusain tu adalah 4 mereka ni. Ibu, isteri tersendiri. Tak kira dalam bahagian 2/3. Hak eksklusif dia tu. Tak kacau 2/3 ni. Okey? Wallahu a'lam.